أستغفر الله إن الله كان توابا 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 بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس
wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Sadaqallahul azim. Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa selepas Rasul-Rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Firaun dan ketua-ketua kaumnya. Lalu mereka berlaku zalim engkar akan ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Dan berkatalah Nabi Musa, "Hai Firaun, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, melainkan yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu bebaskan kaum Bani Israel menyertai aku ke Filistin." Firaun menjawab, "Kalau betul engkau datang dengan membawa suatu mukjizat, maka bawalah dia supaya aku melihatnya. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar." Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. Berkatalah ketua-ketua dari kaum Fir'aun, "Sesungguhnya orang ini, Musa, ialah seorang ahli sihir yang mahir. Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu." Fir'aun bertanya, "Oleh itu apa yang kamu syurkan?" Mereka berkata, "Tangguhkan dia dan saudaranya daripada dijatuhkan sebarang hukuman, serta utuskan ke bandar-bandar di merata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir." Dan datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Firaun. Lalu berkata, "Sungguh kami akan beroleh upah kalau kami dapat mengalahkannya." Firaun menjawab, "Benar, kamu akan mendapat upah. Dan kamu sesungguhnya akan menjadi dari orang-orang yang damping denganku." Mereka berkata, "Hai Musa, engkaukah yang akan mencampakkan tongkatmu lebih dahulu? Atau kamikah yang akan mencampakkannya lebih dahulu?" Nabi Musa menjawab, "Campakkanlah kamu dahulu." Maka apabila mereka mencampakkan tongkat-tongkat dan tali masing-masing, mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun. Serta mereka melakukan sihir yang besar keadaan dan caranya. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa menjadikan orang itu merasa gerun serta mereka melakukan sihir yang besar keadaan dan cara. Masih lagi kita berada dalam suratul A'raf pada juzuk yang ke-9 pada surah yang ke-7. Bermula ayat 103 sehinggalah ayat 116. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mengisahkan tentang Nabi Musa AS yang berdebat dan berdialog dengan Firaun serta para pemimpin-pemimpin Firaun. Dan Nabi Allah Musa berhadapan dengan ahli sihir yang menjadi tulang belakang kepada pemerintahan Firaun. Sesudah kita membaca sebelum ini ayat-ayat dan kisah-kisah Nabi-Nabi yang alaihi wassalatu wassalam. Kita dah baca 5 kisah para Nabi dan ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah yang ke-6. Itu kisah Nabi Musa AS. Yang sebelum ini kita baca kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib. Maka ini merupakan kisah yang ke-6 atau Nabi yang ke-6 yang disebut dalam pengkisahan, dalam penceritaan, iaitu Nabi Allah Musa dalam menentang kelompok dan kumpulan yang menyengutukan Allah, yang menolak kenabian dan kerasulan, yang sombong dan takabur, yang akhirnya dibinasakan oleh Allah SWT.
Sebagaimana kita sebut kisah-kisah ini untuk memberikan suatu motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam dakwahnya, supaya baginda mengetahui demikian sunatullah kepada semua para nabi dan rasul, ditentang oleh umat masing-masing, khususnya pemerintah, khususnya orang-orang kaya di kalangan mereka, khususnya orang-orang sombong di kalangan mereka. Dan kesemuanya mereka itu tidak pernah menang. Mereka akan kalah. Dengan datangnya kemurkaan Allah, azab dan hukuman Allah SWT kepada mereka, sama ada di dunia maupun di akhirat. Maka kisah yang dipaparkan pada malam ini, yang kita baca ayatnya, ialah kisah Nabi Allah Musa AS, yang merupakan Nabi yang paling banyak mukjizat. Antara Nabi yang Allah Ta'ala kurniakan paling banyak mukjizat di kalangan Nabi-Nabi, bahkan dibandingkan dengan 5 Nabi sebelum ini. Itu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Shu'aib. Ternyata Nabi Musa AS dikurniakan mukjizat yang lebih banyak. Bahkan Nabi Allah Musa AS berhadapan dengan pemimpin yang lagi kuat. Pemimpin yang kuat yang bernama Fir'aun. Bahkan Nabi Musa berhadapan dengan kejahilan yang lagi dahsyat. Kesombongan yang lagi teruk. Bahkan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang lebih merumitkan. Kerana kalau Nabi-Nabi sebelum ini cuma berhadapan dengan kaumnya yang menentang ataupun kalangan para pemimpin dan pembesar, Nabi Musa AS bukan sekadar berhadapan dengan Fir'aun dan juga para menterinya, para tenteranya yang ramai, terpaksa pula berhadapan dengan umatnya sendiri, Bani Israel, yang berpecah menjadi 2. Satu golongan degil, satu lagi golongan yang patuh dan taat. Dan golongan degil ini lebih ramai. Bahkan mereka masih menyimpang daki-daki syirik, penyembahan berhala dengan pengaruh Fir'aun dalam diri mereka untuk menyembah berhala, walaupun mereka di kalangan Bani Israel. Dan Nabi Musa AS berhadapan dengan konflik ataupun dengan ujian yang lebih besar. Maka kerana itu ayat tentang Nabi Allah Musa ini lebih banyak. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, nama Nabi Allah Musa disebut lebih daripada 130 kali. Antara Nabi yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran, yang mengandungi segala kisah-kisah, jalan-jalan cerita atau penceritaan yang menarik, bukan yang aneh, bukan yang mengkagumkan, yang bermula daripada Fir'aun dengan pandangan para nujum dan tukang tenungnya, dan dengan penguatkuasaan undang-undang untuk membunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Kisah Nabi Allah Musa ini bermula dengan pembunuhan beramai-ramai anak-anak lelaki Bani Israel dan membiarkan anak-anak perempuan hidup. Sehinggalah ibu Nabi Musa melahirkan Musa, terpaksa meletakkannya dalam kotak, dalam sonduk yang dihanyutkan ke sungai Nil. Dan kisahnya sehinggalah Allah Ta'ala ceritakan bagaimana ia dihanyutkan melalui jajaran sungai Nil sehingga sampai ke istana Fir'aun. Namun Musa dikembalikan semula kepada ibunya untuk disusukan. Yang Allah Ta'ala ceritakan dalam dalam 2 surah, iaitu di dalam suratul Qasas dan surah Taha. Kemudian menceritakan bagaimana Nabi Allah Musa keluar daripada Mesir. Ketika mana dia masih muda, disebabkan dia membunuh seorang penduduk Mesir, penyokong Fir'aun, untuk membantu Bani Israel. Untuk membantu seorang Bani Israel yang dizalimi. Maka dia pun lari ke suatu tempat yang kita ceritakan sebelum ini, Madian. Bertemu dengan Nabi Allah Shu'aib AS. Pertemuan yang bermula dengan 2 anak perempuannya dan tolong memberi minum kepada kambing-kambing ternakannya, sehingga Nabi Allah Musa mengahwini salah seorang anak Nabi Shu'aib dan menjadi penternak kambing sebagai satu mas kahwin selama 10 tahun. Demikian cara Nabi Allah Shu'aib mengikat Nabi Musa untuk duduk dengannya dengan mengenakan mas kahwin yang bersifat tempoh, berkhidmat. Yang saya pernah beritahu, tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita ni ada anak perempuan, payah kita nak lepas jauh-jauh. Jadi
Yang lelaki nak kahwin anak perempuan kita, mas kahwinnya dia macam kontrak 8 tahun. Kena kerja dengan kita, seolah-olah begitu. Itu mas kahwin dia. Ini kaedah Nabi Allah Shu'aib. Ada sebab-sebab tertentu. Bahkan ia disukai oleh Musa. Kan Musa memerlukan satu tempoh yang panjang bagi menyelamatkannya daripada muamarah, konspirasi Fir'aun dan para tenteranya untuk menangkapnya. Jadi Musa perlu bersembunyi satu tempoh yang panjang. Maka tempoh yang dipilih ini ialah 10 tahun. Sehinggalah beliau membawa seluruh gembala kambing yang dihadiahkan oleh ayah mertuanya bersama isterinya untuk pergi ke satu kawasan yang disebut sebagai Wadi Muqaddas atau disebut sebagai Wadi Tua di sepanjang Gunung Sinai. Sampai di sana, kemudian Allah menceritakan bagaimana Musa AS berkata pada isterinya, keluarganya untuk mencari api, untuk memanaskan badan. Maka diikuti dengan pemberian mukjizat. Berlaku mukjizat. Dan mukjizat pertama Nabi Allah Musa ialah tongkatnya. Disebut dalam ayat kita bacakan ini. Dan diikuti dengan mukjizat tangannya. Bercahaya menjadi warna yang terang, yang putih. Kemudian bagaimana Musa kembali semula ke Mesir. Dan bertemu dengan saudaranya Harun AS. Kebanyakan para ulama menyatakan Harun merupakan abang kepada Nabi Musa. Dan dilahir pada tahun yang anak lelaki tidak dibunuh. Manakala Musa dilahirkan pada tahun di mana qara anak lelaki mesti dibunuh. Bila mana pembesar-pembesar Fir'aun mengadu, kalau kita bunuh semua anak lelaki, kita takkan ada pekerja. Yang ada ni tua-tua, tak ada pengganti. Maka qara, undang-undang berubah. Tahun ini dibunuh anak lelaki, tahun berikutnya tidak dibunuh. Begitu selang-selinya. Dan Harun dilahirkan pada tahun tidak dibunuh anak lelaki. Manakala Musa lahir pada tahun dibunuh anak lelaki. Maka Musa kembali bersama dengan Harun dan berlaku dialog antara Nabi Allah Musa dengan Fir'aun. Sehinggalah berlakunya mukjizat yang dilihat. Pertama mukjizat yang dilihat oleh Fir'aun ialah mukjizat tongkat dan juga mukjizat tangan. Sehingga Fir'aun mula memikirkan bagaimana cara mengalahkannya dengan menjemput para penyihir. Yang diundang, diambil daripada pelusuk negeri Mesir. Sehingga riwayat menyatakan jumlah mereka 73 orang. Dan disaring untuk melawang Nabi Musa. Dipilih yang hebat-hebat. Daripada 73 ahli sihir dipilih lagi. Dan ayat yang kita bacakan pada malam ini berakhir dengan bagaimana pertentangannya dengan ahli sihir. Ini dalam episod pertama kisah Nabi Allah Musa, Fir'aun dan juga ahli sihir yang kita ringkaskan supaya kita dapat gambaran siapa Nabi Allah Musa AS. Baik, kita lihat penafsirannya. Allah berfirman, "Thumma ba'athna min ba'dihim." Kemudian kami mengutuskan selepas mereka. Siapa selepas mereka? Selepas Nabi Nuh, selepas Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, selepas Nabi Allah Lut, selepas Nabi Allah Shu'aib. Kerana cerita ini berantai. Bermula kisah Nuh, diikuti dengan kisah Nabi Allah Hud, kemudian Saleh, kemudian Lut, kemudian Shu'aib. Ini semua Nabi-Nabi yang diutuskan. Kemudian kami mengutuskan sesudah Nabi-Nabi yang telah kami sebutkan pada 5 cerita sebelum ini. Dan ini kisah yang ke-6 dalam penafsiran suratul A'raf, iaitu Musa AS. Dan kita dah sebut siapa Nabi Allah Musa yang dikenali sebagai Kalimullah, yakni Nabi yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Fir'aun ini ialah gelaran kepada raja yang memerintah Mesir. Wa malaihi, dan para pemimpin-pemimpinnya. Kerana mereka ini sebaris dengan Fir'aun. Termasuklah Haman. Fazalamu biha, maka mereka menzalimi ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Mereka mengingkari. Mereka menolaknya mentah-mentah tanpa mahu berfikir. Padahal ayat-ayat Allah itu begitu jelas. Dengan hujah Nabi Allah Musa, dengan penjelasannya dan dengan apa yang diminta. Maka datang ayat-ayat Allah yang pelbagai, yakni keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat. Fanzur, maka tunggu dan lihat. Kaifa kana aqibatul mufsidin. Bila mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ini pengajaran pada semua umat manusia. Bila seorang mula mempelekehkan, menolak perintah Allah, mempermainkan perintah Allah, menghina perintah-perintah Allah, fanzur, maka tunggu. Bukan lihat.
Allah kata, lihat, tunggu dan lihat. Kaifa kana. Bagaimana kami akan tunjukkan. Akibatul mufsidin. Akibat, hukuman kepada orang yang melakukan kerosakan. Tetapi bila seorang itu derhaka kepada Allah, derhaka kepada perintah Allah, kecenderungannya untuk melakukan kerosakan itu begitu tinggi. Bila seorang itu beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka kecenderungannya untuk memperbaiki dunia ini tinggi. Di antara islah dan ifsad. Islah artinya memperbaiki dunia. Ifsad artinya merosakkan dan membinasakan dunia. Orang beriman dengan keimanan, keyakinan pada Allah dan mengetahui setiap perbuatan baik itu ibadat dan setiapnya dicatat pahala dan setiap perbuatan yang mungkar itu dosa dan dicatatkan maksiat dan dicatatkan dosa dan mereka mengetahui akibatnya. Itu Allah menyebut golongan yang menderhaka pada Allah ini golongan mufsid. Wa qala Musa, dan berkata Musa, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Aku ialah rasul yang diutuskan daripada Tuhan sekalian alam. Baik, pertama Nabi Allah Musa panggil wahai Fir'aun. Dipanggil namanya wahai Fir'aun, gelaran, wahai sultan. Kalau kita sekarang gelaran sultan, gelaran raja. Bagi pemerintah mesti dipanggil Fir'aun. Fir'aun ni bukan nama dia, gelarannya. Wahai Fir'aun, inni sesungguhnya aku. Rasulun, seorang rasul. Rasul artinya yang diutuskan. Dengan membawa perintah Allah dan mukjizat. Bagi membenarkannya. Min Rabbil Alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Menunjukkan, membatalkan dakwaan Fir'aun bahawa dia Tuhan. Membatalkan dakwaan Fir'aun bahawa dialah yang mengawal Mesir. Bukan yang mengawal alam seluruhnya ialah Allah. Bukan kamu. Kemudian kata Musa, hakikun, apa yang aku katakan ini benar. Inilah kenyataan. Ini suatu yang tak boleh kamu tolak. Ini suatu benda yang kami akan tunjukkan bukti dan keterangannya. Ala alla aqula ala Allahi illal haq. Kerana aku tak akan berkata-kata tentang Allah melainkan yang benar. Ini satu pukulan pada Fir'aun sebab Fir'aun selalu berbohong. Berkata dia anak Tuhan. Sesekali dia berkata dia Tuhan. Sekali dia berkata dia wakil Tuhan. Maka suka-suka dia kata. Dan dia tahu dia bohong. Maka Musa kata, ini kebenaran yang aku bawa. Wah, aku tidak akan berkata melainkan yang benar. Qad ji'tukum, sesungguhnya aku mendatangi kamu semua. Bibayyinatin min rabbikum, dengan keterangan-keterangan yang nyata. Dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Dengan penjelasan yang terang. Min rabbikum, semuanya ini bukan dari diriku, dari Tuhanku. Yang aku cakap ni dari Tuhanku. Yang aku buat ni dari Tuhanku. Mukjizat ini dari Tuhanku. Fa'arsil ma'iya Bani Israel. Kerana itu wahai Fir'aun, lepaskan seluruh Bani Israel. Kenapa Nabi Allah Musa meminta Fir'aun melepaskan seluruh Bani Israel? Kerana kita tahu bagaimana Fir'aun yang telah menzalimi Bani Israel dalam tempoh yang panjang. Yang menyimpan dendam kepada keturunan Bani Israel. Dendamnya bermula bila Nabi Allah Yusuf AS mendapat kuasa memerintah Mesir. Walaupun Nabi Allah Yusuf bukanlah raja, tetapi diberi kepercayaan untuk memerintah Mesir dengan kebijaksanaan. Maka Nabi Allah Yusuf dan anak-anaknya dan keturunannya merupakan ataupun mempunyai pengaruh yang besar. Maka ini menyebabkan keluarga Fir'aun menyimpan dendam. Menyimpan kebencian. Sehinggalah apabila habisnya keturunan Nabi Allah Yusuf. Habis keturunannya. Yang dalam pengaruh dan kekuasaan. Lalu mereka mengambil takhta secara mutlak. Lalu bermulalah siri-siri kekejaman kepada setiap Bani Israel. Kekejaman yang berlaku puluhan tahun ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengutuskan Nabi Allah Musa AS. Di mana tempoh antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa ialah 400 tahun. Artinya bermula Nabi Yusuf AS masuk Mesir. Ketika mana beliau menjadi hamba, sebelum beliau dipenjara, baginda dipenjara, kemudian keluar menjadi pemerintah, menjaga pemeliharaan negara sekaligus memerintah dengan keizinan raja. Jarak Nabi Allah Yusuf AS dengan kebangkitan Nabi Musa selama 400 tahun. Berarti ratusan tahun
berlaku penindasan kepada Bani Israel. Ini bukan 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Dan sepanjang keadaan itu berlaku, Bani Israel bertukar keturunan demi keturunan. Sehingga Allah membangkitkan Musa untuk menunjukkan setiap kesusahan sepanjang mana pun pasti ada pelepasannya. Pasti akan berakhir. Kezaliman sepanjang mana pun dia akan berakhir. Ia tidak akan berterusan. Maka ini janji Allah Ta'ala dan ini sunnatullah. Maka Nabi Allah Musa kata, fa'arsin ma'ya Bani Israel. Lepaskan Bani Israel untuk aku bawa mereka keluar dari Mesir. Tak apalah, mereka ni pun asal daripada Filistin. Kamu benci Bani Israel, maka penyelesaiannya aku bawa dia keluar. Tapi oleh kerana Fir'aun ni jahat, dia fikir nanti kalau Musa bawa keluar Bani Israel, nanti membentuk negara, nanti menyerang Fir'aun, mengumpulkan bala tentera, membina kekuatan. Maka itulah cara berfikir orang zalim. Sebab bila orang zalim dia sentiasa berfikir dia akan dijatuhkan. Walau tak ada orang pun nak jatuhkan dia. Tapi cara dia berfikir. Sebab orang jahat akan sentiasa berfikir negatif. Ia berbeza dengan orang baik. Orang baik ni Allah ajar berfikir positif. Bila seorang tu baik, makin positif dia berfikir. Tapi orang jahat, antara gangguan pada orang jahat, dia sentiasa fikir negatif. Pada semua perkara. Sehingga dia tak ada orang dia percaya. Kena pula ketua gangster, semua orang dibunuh. Orang kanan pun dibunuh, takut nanti guling kuasa. Tiada orang kepercayaan sebenar. Ia berbeza dengan orang baik, semua dipercaya. Kerana wasangka baik yang ditanamkan. Maka Fir'aun tidak mungkin melepaskan semudah-mudah Bani Israel. Apatah lagi mengimbau kejahatan yang panjang kepada Bani Israel. Ratusan tahun. Sebagaimana dia menyimpan dendam, takkanlah Bani Israel tak dendam pada dia. Itu fikiran dia. Padahal manusia tak sama. Manusia tak sama. Apatah lagi dengan bimbingan Nabi. Apatah lagi dengan bimbingan Rasul. Qala in kunta ji'ta bi ayatin, wahai Musa, kalau benar kamu membawa mukjizat daripada Tuhan kamu, fa'ti biha in kunta minal sadiqin, cuba tunjuk. Kalau benar kamu orang yang benar. Fa'alqa 'asa. Ini mukjizat pertama yang Fir'aun tengok. Dan inilah mukjizat pertama yang Allah beri pada Musa, tongkat. Dan kita dah ceritakan bahawa tongkat ini pemberian ayah mertuanya Nabi Allah SWT. Dia beri tongkat. Dan Musa membawanya asal sebagai untuk uruskan kambing. Bagaimana tongkat ini dimuliakan oleh Allah menjadi tanda-tanda Allah. Fa'alqa 'asah, maka Musa AS mencampakkan tongkat. Fa'idha, tiba-tiba tongkat itu, hiya thu'batun mubin, bertukar menjadi ular yang nyata. Tiba-tiba menjadi ular yang nyata. Tentang kenapa ular? Kan ini antara binatang yang dianggap sebagai binatang negara. Hebat. Itu topi Fir'aun pun, mahkota Fir'aun pun ada gambar ular. Untuk melambangkan kehebatan negara. Ini binatang. Macam setengah-setengah negara tak gajah. Setengah-setengah negara mungkin binatangnya kijang. Ada yang binatangnya harimau. Siap bendera dia ada binatang-binatang yang dianggap sebagai, kita katakan, kemuliaan, melambangkan keberanian, kekuatan dan sebagainya. Ada negara yang letak naga, gambar negara, bendera negara mereka. Ada yang letak mungkin helang. Ada yang mungkin letak badak sumbu, seladang. Maka ular menjadi pilihan kan ia menggerungkan. Antara dia binatang-binatang yang dimuliakan. Bukan menjadi suatu cara bagaimana ahli sihir menakut-nakutkan orang dengan sihir ular. Yang kita akan bacakan nanti. Maka Musa mencampakkan tongkat. Tiba-tiba menjadi ular. Mubin. Ular betul. Perkataan mubin bukan ular kerana mainan mata. Bukan ular kerana silap mata. Tetapi ular yang nyata. Perkataan mubin ada dua makna. Yang pertama dia nyata, yang kedua dia besar. Bukan jenis ular daun. Yang mana ular tak boleh nampak ular daun. Ni ular nampak terang. Sehingga menenggelamkan dewan istana Fir'aun. Artinya benda lain macam tak nampak, dia besar. Walaupun dalam Quran tak sebutlah besar mana, besar gunung ke besar apa. Walaupun setengah-setengah riwayat Israeliat cuba menyebut besar ni ular begini-begini. Tapi oleh kerana tak ada dalil, kita tak boleh sebut. Namun Allah Ta'ala menyebut ia besar. Cukuplah saiz ular itu menggerungkan. Kita tuan-tuan kata ular besar. Kalau ular ni besar lengan pun kita dah gerung. Kita dah lari dah.
Apa sementara kala besar. Kemudian kata Allah, wa naza'a yadahu, dan kemudian Musa menarik tangannya. Fa idza hiya baydha'u lin-nazirin, tiba-tiba tangannya bercahaya. Dilihat oleh orang-orang yang melihatnya. Qala al-mala', berkatalah para pemimpin, yakni berkatalah menteri-menterinya termasuk Haman, penasihat utamanya. Sebab nanti pada suratul Qasas akan disebut penasihat utama. Malak ni kebanyakan penasihat-penasihatnya. Tapi yang paling utama namanya Haman. Ini Haman. Dan berkata pada pemimpin min qaumi Fir'aun, daripada kaum Fir'aun, inna hadha lasahirun alim. Ini sihir ni. Ini sihir daripada pakar sihir. Kenapa disebut pakar sihir? Kerana mereka tak pernah tengok ular sebesar itu. Dan mereka pun tak pernah tengok cahaya boleh berada di tangan. Tak pernah. Ada pun tongkat bertukar jadi ular yang mereka tak pernah tengok. Tongkat tu pernah tengok. Sebab semua ahli sihir waktu itu memakai tongkat. Dan sehinggalah sampai hari ini, sinonim ahli sihir dengan tongkatnya. Sebut ahli sihir tongkat. Mesti tongkat. Kecil ke, pendek ke, panjang, dia ada tongkat. Yang main pergi kat sekolah pun tak lagi juga tongkat. Dan tongkat menjadi ular itu juga sinonim bagi ahli sihir. Permainan ahli sihir. Namun yang menjadi sesuatu yang berlainan, ular itu terlalu besar. Dan terlalu nyata. Berarti dia bergerak tu real. Yang lain nampak macam jelman ular tapi pergerakan tak nampak macam real. Ini bergerak betul-betul. Sebagaimana ular bergerak, tangkas, pantas. Kemudian melihat cahaya yang keluar dari tangan. Dan ini yang tak boleh dilakukan oleh ahli sihir. Menjadikan tangannya bercahaya. Dan tak mampu dilakukan oleh ahli sihir. Mungkin dia boleh jadikan mentor bercahaya, tapi bukan tangannya. Dan ini yang dilakukan oleh Musa AS. Dan apa yang kami tahu, tidak pernah ada ahli sihir membawa sihir seumpama itu, iaitu menjadikan tangan itu bercahaya. Menunjukkan ia satu mukjizat yang nyata. Dan ia berbeza dengan sihir kerana sifat yang nyata. Kemudian kata para pemimpin Firaun, ini sihir daripada orang yang memang muhtarif, profesional, yang bijak. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Dia pasti gunakan sihir ini untuk menghalau kita semua keluar daripada Mesir. Tuan-tuan, begitu saya katakan, orang jahat, zalim, dia sentiasa fikir negatif. Musa dia nak keluar dari Mesir, bukan dia nak keluarkan pengikut Firaun daripada Mesir. Dia kata, arsil ilayya Bani Israel, boleh serahkan padaku Bani Israel, aku nak ajak mereka keluar. Dan kamu tak suka dia jadi rakyat, dan kamu zalim, biar aku bawa dia pergi tempat lain. Musa merancang ajak keluar, bukan Musa nak halau Firaun keluar. Tapi macam saya kata, orang zalim, dia fikir bukan-bukan. Sebab tu tuan-tuan, ruginya jadi orang jahat. Fikirnya sudah pun menjadi menekan di dada dan memberi tekanan. Cara berfikir. Mereka tak pernah bahagia. Untung jadi orang baik sebab fikir pun tenang. Tak ada benda cara kita berfikir menakutkan kita. Semua menenangkan kita. Maka kata Allah, "Famadza ta'murun?" Apa pandangan kamu semua, kata Firaun kepada para pemimpinnya. Qalu, kata mereka, arjih wa akhaw. Arjih artinya baik, kita minta dia satu tempoh. Minta satu tempoh kepada Musa dan saudaranya, yakni Harun. Sebab Musa AS, dia bertemu Firaun dengan bersamanya Harun. Kerana Harun lebih fasih bercakap. Musa juga bercakap, tapi Harun akan menafsirkannya, menjelaskannya dengan lebih terang. Maka itu antara kelebihan Nabi Allah Harun AS yang Petah berkata. Wa arsil fil madain hasyirin, dan utuskan orang-orang mencari di setiap bandar-bandar. Madain ialah bandar-bandar. Daripada perkataan Madinah. Madain, bandar-bandar, hasyirin, kumpulkan semua ahli sihir. Sekarang riwayat mereka mengumpulkan sebanyak 70 orang ahli sihir. Ada setengah ahli sejarah menyatakan 73 ahli sihir. Dihimpunkan. Mencari yang paling hebat. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Dan utusan ini mendatangkan pakar-pakar sihir untuk lawan Nabi Musa. Wajah as-sahara. Maka datanglah para penyihir Fir'aun. Wajah as-saharatu Fir'aun. Datanglah ahli sihir yang menyokong Fir'aun. Qalu, mereka berkata,
innalana, apakah bagi kami itu la ajran upah in kunna nahnul ghalibin, kalau kami menang. Baik, ini membuktikan sihir itu batil. Sebab kalau sihir ni betul, dia tak boleh minta upah. Sebab ahli sihir kan dia boleh ubah semua. Dia boleh ubah tongkat jadi ular, daun jadi duit. Kenapa perlu buat show persembahan minta duit dengan orang? Cari semua daun banyak-banyak, sembunyi, upah jadi duit semua. Tapi ternyata ahli sihir dan juga sepupu sepapanya semuanya batil. Macam Tok Bomo juga bagi pelari, konon bagi nombor ekor. Kalau Tok Bomo tahu nombor ekor, dia tikam dulu sekali. Dia pun tam je lah. Dah orang bodoh percaya. Orang bodoh percaya. Dia pun bagi. Dia masa bagi pun dia tak percaya menang. Kalau dia percaya menang, dia pergi tikam. Begitu menunjukkan kepalsuan golongan-golongan ini. Tukang tenun nasib. Kau kemah tenun nasib orang. Kalau dia betul tukang tenun nasib, tenunlah nasib dia sendiri. Seperti ini kebodohan-kebodohan golongan-golongan yang mendakwa-dakwi ilmu yang tak betul. Maka ahli sihir ini, kenapa minta upah dengan Firaun? Mereka tukar je pasir-pasir jadi emas. Kaya. Minta upah Firaun buat apa? Dan mereka pun tak payah pergi pasar. Tukar je batang kayu jadi ikan tali piang. Elektrik pun tak payah bayar. Sihir je biar terang rumah. Ternyata ahli sihir tak boleh buat apa-apa, show off je. Boleh show off. Untuk orang kelak ketawa sikit, terkejut sekejap. Realitinya mereka ialah fakir miskin. Fuqara. Macam tuan-tuan tengok Tok Bomo fuqara belaka miskin. Rumah nak roboh. Orang rumah banglo percaya rumah roboh. Untuk datang belajar. Ketua macam mana nak menang pilihan raya. Menang pilihan raya. Tok Bomo tu tahu dia bertanding pilihan raya. Tapi begitulah kebodohan. Bila orang saya katakan tidak ada iman dalam hati, bodohnya bertingkat-tingkat. Lebih teruk pada mangkuk tingkat. Bodoh dia tu teruk. Sebab tu kita nak kembalikan pada fitrah. Fitrah itu kecerdikan. Bermula daripada beriman pada Allah kepada Rasul-Rasul yang diutuskan. Dan segala perkara-perkara yang diwajibkan kita beriman. Supaya kita jadi bijak, jadi cerdik, jadi tahan lasak, jadi kuat, jadi kaya dunia akhirat. Maka lise pertama minta upah dulu. Boleh upah tak? Kalau kita menang. Qala na'am. Firaun kata boleh lah. Firaun banyak duit boleh. Wa innakum laminal muqarrabin, bukan sekadar upah. Aku akan jadikan kamu ahli sihir diraja. Aku bagi pangkat semua ni. Ni semua ni datuk lagi. Datuk. Ni bagi pangkat mereka ni. Umpama ni. Bukan kata datuk ahli sihir, bukan umpama gelaran. Kami bagi gelaran. Qalu ya Musa. Ahli sihir berkata, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulkin. Kamu nak campak dulu ke atau kami campak dulu? Masing-masing buat tongkat ni. Cuma ahli sihir buat tongkat dengan tali. Nabi Allah Musa cuma ada tongkat. Dan mereka semua tahu dalam permainan sihir kita campak sesuatu. Campak. Kamu nak suruh, apakah kamu nak campak dulu ataupun kami campak dulu? Musa tahu geng-geng ni nak show off, nak tunjuk ke Firaun mereka hebat. Musa kata, alku. Kamu campak dulu. So orang jadi menunjuk ni tuan-tuan, dia akan buat dulu. Dia akan tengok saya buat, saya tunjuk. Orang action, dia mesti buat dulu. Musa AS kenapa dibiarkan orang ni buat dulu? Sebab yang ni buat atas nama kebatilan, nak menunjuk-nunjuk, biar dia buat. Manakala Musa AS dibuat kemudian untuk terus menutup kebatilan ni. Oh, geng-geng ni seronok lah sebab orang ramai tengok ni, kumpul ni. Buat dekat stadium besar. Di waktu duha. Di waktu duha ramai orang tengok. Ahli sihir pun teruja. Persembahan pertama, lautan manusia datang. Di hadapan pentas itu Firaun dan para pembesar. Mereka pun excited untuk balik. Mereka belum tengok, mereka belum tahu tentang tongkat Musa. Mereka pun campak tongkat mereka. Mereka pun campak tali-tali mereka. Lalu bertukar seperti ular. Bergerak seperti ular. Tapi tidak sebagaimana ular sebenar. Allah Ta'ala cerita. Qala alqu, Musa berkata pada ahli sihir, campaklah. Falamma alqaw, bila ahli sihir itu mencampakkan tongkat mereka, tali-tali mereka, saharu a'yunan nas, mereka menipu pandangan manusia. Wastarhabuhum, dan menjadikan manusia takut. Waja'u bisihrin azim, benar-benar mereka mendatangkan satu bentuk sihir. Ini ilmu sihir. Kenapa Allah kata waja'u bisihrin azim? Mereka datang sihir yang hebat. Dengan perkataan azim, maknanya inilah kemuncak ilmu sihir mereka. Sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa AS bukanlah sihir.
inilah betul sihir. Sihir sifatnya begini pergerakan dia. Sifatnya lah untuk menakut-nakutkan orang. Itu sifat ahli sihir. Maka Allah Ta'ala akan ceritakan, ini kita cerita episod pertama. Macam drama juga ni. Episod kedua mana esok. Untuk kita tahu siapa ahli sihir ini, bagaimana kesudahan ahli sihir. Apakah mereka punya nama-nama yang tertentu atau jumlah yang tertentu. Yang tadi kita sebut dipilih daripada 73 orang. Apakah 73 atau beberapa orang ahli sihir. Dan bagaimana kesudahan dan bagaimana akibat yang berlaku ataupun kita katakan ending kisah fasa yang pertama ini Musa dengan ahli sihir. Kerana dia ada episod-episod berikutnya yang lain. Episod pertama dalam pembuktian mukjizat, Musa menentang ahli sihir. Kepercayaan Firaun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.